Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan menyambung bacaan kitab Minhajut Talibin karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pada Kitabul Udhiyah. Baik, kita sambung pada pembahasan kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa waladul wajibati yuzbahu walahu aklu kullihi Nah, itu kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, ini pembahasan tentang anak daripada haiwan yang disembelihkan, yang dikorbankan, dan korban tersebut adalah korban yang wajib, iaitu korban nazar. Jadi apabila seorang itu bernazar, maka wajib dia menyembelih haiwan yang dia bernazar tersebut, yang dia tentukan untuk disembelih tersebut. Kemudian bagaimana hukum anak daripada haiwan yang dia nazarkan tadi? Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa waladul wajibah. Jadi anak sama ada itu lembu, kambing, unta dan sebagainya, anak daripada korban yang dia nazarkan tersebut. Okey, jadi permulaannya itu dikirakan daripada sama ada daripada waktu dia nazar tersebutlah, waktu dia ta'yin tersebut, ataupun nazar secara yang zimmah, nazar yang dia niatkan dalam hatinya. Pada pembahasan yang lalu yang telah kita sebutkan. Jadi anaknya pun, anak haiwan tersebut pun turut disembelih beserta ibunya. Nah, itu kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wa waladul wajibah yuzbahu. Anak daripada haiwan yang dikorbankan secara korban yang wajib, iaitu korban nazar, yuzbahu, disembelihkan. Kemudian di dalam syarah Mahalli disebut, sama ada haiwan tersebut hamil di ketika ta'yin ataupun hamil itu selepas daripada ta'yin. Itu adalah pendapat Imam Nawawi juga rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Rawdah, iaitu di dalam kitab Rawdatul Talibin. Di Imam Nawawi satu kitab lagi yang bernama Rawdatul Talibin, juga kitab dalam ilmu fiqh yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, selain daripada matan Minhajut Talibin ini. Jadi sama ada waktu seorang itu mentakyinkan, menentukan haiwan itu untuk dijadikan korban nazar, sama ada waktu itu dia hamil ataupun waktu itu belum hamil tetapi hamil selepas daripada dia takyinkan tersebut. Misalnya seorang itu dia takyin, dia tentukan, kata lembu ini aku nak jadikan korban nazar tahun ini, wajib ke atasku lembu ini aku nak jadikan korban pada tahun ini, maka korban itu jadi wajib kerana dia menentukan, dia bernazar. Maka dia wajib sembelih lembu tersebut. Sama ada lembu itu waktu itu hamil ataupun tidak, ya,
Kemudian tiba hari dia nak sembelih, lembu itu sudah keluar anaknya. Sudah ada anak lah maksudnya. Waktu dia sembelih itu dah ada anak. Dia dah melahirkan pun dah ada anak dah. Ataupun selepas daripada dia ta'yin tu baru hamil. Kemudian lembu itu melahirkan anak. Kemudian waktu dia nak sembelih itu, dia kena sembelih lembu. Ibunya yang dia nazar, yang dia tentukan. Dan juga sembelih juga anaknya tadi. Baik. Jadi sama ada waktu dia ta'yin, waktu dia tentukan tersebut, lembu itu hamil ataupun tidak. Janji selepas pada itu dia kalau dia melahirkan, dia dapat anak, maka hukumnya anak tersebut juga turut serta disembelih. Disembelih beserta ibunya. Tetapi yang menjadi nazar itu hanya ibu. Itu yang kita perlu tahqiq ataupun kita perlu jelaskan di sini. Kerana anaknya itu tidak menempati pada maqam nazar, maka anaknya boleh dimakan lah. Anaknya boleh dimakan. Adapun ibunya tak boleh dimakan kerana ibunya itu korban wajib. Tak boleh dimakan. Okey. Itulah. Disebutkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wa waladul wajibah yuzbahu. Kemudian walahu aklu kullihi. Walahu aklu kullihi. Dan boleh baginya, jadi bagi mudhahi, bagi orang yang melakukan korban, aklu kullihi, makan kesemua daripada anak tersebut. Kan anak tadi dia sembelih juga, ibunya sembelih, anak dia sembelih. Ibu dia tak boleh makan sebab ibunya itu haiwan korban wajib, tak boleh dia makan. Kemudian anaknya tadi itu boleh dia makan walaupun dia tak sedekah. Maksudnya boleh dia makan kesemuanya. Ini adalah pendapat Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi dinaqalkan di dalam syarah Mahalli ini. Imam Mahalli kata ini adalah pendapat yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Baik. Waqila yajibu tasadduq, kata Imam Mahalli, biba'dihi li'annahu udhiyatun. Kerana dia adalah udhiyah, korban. Jadi kata Imam Mahalli, sebahagian ulama mengatakan wajib untuk bersedekah sebahagiannya. Kerana dia itu adalah korban yang wajib. Korban. Kerana dia itu adalah korban. Maka disebabkan korban, wajiblah kita sedekah. Walaupun sedikit, yang lagi kita nak makan-makanlah. Walaupun luqman. Walaupun satu luqmatan, satu suap. Dan ini pendapat yang ditashihkan oleh Imam Ar-Ruyani. Pendapat kedua inilah pendapat yang mengatakan wajib juga anak yang disembelih daripada induk ibunya yang dikorbankan nazar, anaknya tersebut wajib kita sedekah sedikit, kemudian kita tak makan selebihnya. Ini pendapat yang ditaksirkan oleh Imam Ruyani. Sedangkan pendapat Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam rahimahullahu ta'ala mengatakan boleh dia nak makan semua pun tak ada masalah. Walahu aklu kulliha, nak makan semua pun tak ada masalah. Baik, itu tentang hukum makan anak daripada haiwan yang telah disembelihkan dalam keadaan sembelihan wajib. Jadi anaknya tak wajib anak dia tak jadi korban nazar, yang jadi hanya induknya, ibunya saja. Jadi anaknya boleh, seorang itu yang berkorban tu dia nak makan boleh, nak makan semua pun boleh, nak sedekah sikit dia nak makan pun boleh. Kalau nak makan semua, itu pendapat Imam Ghazali kata makan dan nak makan semua, tak ada masalah. Kalau pendapat imam yang ditafsirkan Ar-Ruyani, Imam Ruyani, boleh makan, tetapi wajib juga menyedekahkan sedikit. Itu hukum sama seperti mana hukum korban yang sunat. Baik. Kemudian kata Imam Nawawi lagi, walahu syarbu fadili labaniha. Dan boleh walahu ay wa yajuzu lahu, boleh bagi orang yang melakukan udhiyah tadi,
iaitu orang yang menyembelih haiwan yang bernazar tadi ya. Ini masih lagi bab yang bernazar tadi ni. Syarbu fadili labaniha an waladiha. Minum sesuatu yang lebih daripada susunya, itu daripada susu lembu korban yang dinazarkan tadi. An waladiha, daripada anaknya. Ya ni kalau susu dia boleh minum. Kan haiwan tadi kan ada anak yang kita nazarkan tadi. Seorang itu bernazar sembelih korban dan dia itu ada anak. Jadi dia terpaksa kena sembelih lah, wajib lah kata dia untuk sembelih. Sebab wajib, sebab dia dah ta'yin, sebab dia sudah bernazar untuk sembelih. Jadi semua bahagian tu termasuk benda yang boleh dimanfaatkan, tak boleh dia itu makan. Dia dan ahli yang dia tanggung nafkah lah, keluarganya. Kemudian, tetapi lebihan susu. Ini permasalahan surah tentang lebihan susu daripada lembu tadi yang dia menyusu anaknya. Bagaimana lebihan susu tadi? Lebihan susu itu hukumnya boleh minum. Boleh minum. Tarjih kulli minhuma an jamaah. Ini tarjih Imam Nawawi daripada dua hukum tadi, hukum makan anaknya dan juga hukum minum susunya ini daripada jamaah, iaitu daripada kelompok kumpulan ulama-ulama ashab Syafi'iyah. Jadi itu pada qaul yang kuat lah. Pada qaul yang qil, pada pendapat yang dhaif, tak boleh. Ya, tak boleh juga. Walaupun susu yang lebihan daripada minuman anaknya itu tadi pun tak boleh. Ya. Itu pada qaul yang dhaif, tapi pada qaul yang kuat boleh. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah taala melanjutkan lagi tentang hukum hamba yang melakukan korban. Ini adalah penutup daripada bab udhiyah ni lah, penutup. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah taala, wala tadhiyata li raqiqin fa in azina sayyiduhu waqa'at lahu. Wala tadhiyata li raqiqin, dan tidak ada jenis korban li raqiqin bagi hamba. Kata Imam Al-Mahalli, bina 'ala al-azhar annahu la yamliku bitamliki sayyidihi. Kerana dibinakan di atas pendapat yang kuat, pendapat yang azhar, sungguhnya hamba tersebut tidak dapat memiliki dengan memiliki sayyidnya, maka tak boleh. Di hamba ni tak sah lah. Hamba yang masih lagi di bawah penguasaan dia itu hamba. Makna hamba di sini, raqiq di sini adalah selain pada hamba yang mukatab. Hamba mukatab ni hamba yang dijanjikan kebebasan ataupun merdeka daripada sayyid, daripada tuan dia. Kemudian fa in azina sayyiduhu waqa'at lahu. Kalau tuannya itu mengizinkan dia, macam mana? Tadi kita kata Imam Nawawi kata tak sah hamba buat korban, buat ibadah tak sah, sebab dia tak boleh memiliki. Kalau kata dia buat pun, duit itu bukan duit dia, sebab dia ini dimiliki oleh tuan dia. Jadi bila mana dia tak memiliki harta, walaupun harta itu dia ada, tapi harta itu milik tuan dia, bukan milik dia, milik sayyid dia. Maka sebab itu dia raqiq ini, hamba ini, tidak boleh ataupun tidak sah untuk melakukan korban. Kemudian kalau kata tuan dia izin, tak apalah, kalau hang nak buat korban, ambil duit ni 800, buh nama hang. Tuan dia kata macam tu.
Kalau hang nak buat korban, ni aku bagi seekor kambing ni, ataupun hang ambil duit ni, hang pergi beli seekor kambing, hang buat korban untuk nama hang. Kalau kita lah ni, ambil duit ni 800, hang pergilah masuk mana-mana peserta korban, masuk di tempat mana-mana yang menganjurkan korban, hang bagi duit, hang berserta. Hang jadi peserta, dia hang masuk. Tapi duit ni duit aku bagi, aku izinkan. Itu tuan dia kata, Syed dia kata kat dia macam tu. Macam mana? Adakah hukum berkorban itu sah? Adakah hukum berkorban itu dikirakan korban si hamba tadi, ataupun dikirakan korban itu milik ataupun Syed dia? Dikirakan kepada dia ataupun dikirakan kepada Syednya korban tadi? Itu. Maka kata Imam Nawawi, fa in azina sayyiduhu waqa'at lahu. Kalau tuannya memberi izin kepada hamba tadi, yakni memberi izin untuk melakukan udhiyah, melakukan korban, waqa'at lahu ay li sayyidi bi syartiha, iaitu terjadi ataupun jatuhlah korban itu menjadi milik Syed, ataupun jadi korban itu korban Syed dia lah, korban tuan tak jadi korban dia. Sebab tuan dia izinkan, maka dia pun masuklah buat korban. Tapi korban itu adalah menjadi sahnya itu menjadi terjadinya korban itu di atas Syednya, bukan kepada dia. Walaupun Syednya itu, tuannya itu sudah mengizinkan dia. Baik. Jadi kita nak cerita apa? Nak cerita kata orang yang rakik ni, hamba ni tak boleh buat korban, tak sah buat korban. Kalaupun Syed tuan dia itu mengizinkan sekalipun, tapi korbannya itu tak jadi atas nama dia lah. Korban tu jadi atas nama Syed tuan dia. Sebab apa? Sebab dia itu sendiri tidak merdeka. Dia itu sendiri milik tuan dia. Maka korban, ibadah korban itu terjadi ataupun jatuh sahnya itu kepada Syed dia. Jadi korban tu tak jadi korban dia lah. Jadi korban tuan dan tuan dia lah. Macam tu. Kemudian lanjut lagi Imam Nawawi kata, wala yudahi mukatabun bila iznin. Dan mukatab, wala yudahi mukatabun, dan tidak boleh buat korban oleh si hamba mukatab bila iznin, tanpa keizinan. Izin siapa? Min sayyidihi, daripada tuan dia. Jadi hamba mukatab ni hamba yang dijanjikan merdeka. Hamba yang dijanjikan merdeka oleh tuan dia. Akan tetapi kalau kata tuan dia tak bagi izin kepada dia untuk dia buat korban, maka hukumnya tak sah juga korbannya. Tapi kalau kata tuan dia bagi izin, maka adakah sah korbannya itu jadi korban dia? Menurut kaul yang azhar, hukumnya adalah sah korban tersebut miliknya si mukatab, kalau kata tuan hambanya atau Syednya itu memberi keizinan kepada hamba mukatab tadi. Ini berbeza dengan hamba yang rakik tadi. Kalau rakik, tuan bagi izin ke, tuan tak izin ke, maka tidak terjadi korban kepadanya. Kerana dia milik sepenuhnya oleh Syed. Tapi hamba mukatab, kalau tuannya tak bagi izin, tak sah buat korban. Tapi kalau tuan dia bagi keizinan untuk dia buat korban, hukumnya sah pada pendapat yang azhar, pada qaul azhar. Maksudnya pada qaul muqabil azhar tak sah juga. Jadi apa ini azhar? Azhar ni adalah qaul satu ataupun beberapa daripada qaul Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang mana muqabilnya pun kuat juga. Jadi terjadi pertentangan yang kuat pada sudut dalilnya tersebut. Maka diletakkan sebagai azhar. Jadi pada pendapat azhar, hukumnya sah kalau kata seorang hamba mukatab ini
melakukan korban dengan izin daripada sayyid tuan dia. Itu qaul azhar lah. Dia kata Imam Nawawi pada muqaddimahnya, fa in qawil khilaf qultu al-azhar wa illa fal mashhur. Dan wa haisu aqulu al-azhar fa min al-qawlaini aw al-aqwal lisyafi'i. Maka kalau kata aku mengatakan azhar, maka itu adalah daripada dua qaul, dua pendapat ataupun aqwal ataupun beberapa pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Fa in qawiyal khilaf qultu al-azhar wa illa fal mashhur. Kalau kata khilaf yang terjadi itu kuat pertentangan sudut dalilnya, maka aku katakan kau itu azhar. Kalau kata tak kuat pertentangannya, maka aku kata kaul itu masyhur. Jadi maksud kata muqabil daripada azhar ni pun kuat jugalah. Sebab sama nama dalil kuat, tapi yang lebih kuat itu disebut Imam Nawawi sebagai azhar. Jadi pada kaul azhar, hamba mukatab boleh dan sah melakukan ibadah korban sekiranya diizinkan oleh tuannya saya. Pada kaum muqabil tak sah. Kemudian lanjut lagi Imam Nawawi rahimahullahu taala, wala tadhiyata 'anil ghairi bi ghairi idnihi wala 'an mayyitin illam yusi biha. Dan tidak boleh buat korban 'anil ghairi daripada orang lain. 'Anil ghairi ni ai ghairil hayyi. Al-hayyi kata Imam Mahalli, al-hayyi. Itu tak boleh seorang itu buat korban ke atas orang lain dalam keadaan orang itu masih hidup. Bi ghairi idnihi, tanpa izin dia. Tanpa izin dia. Jadi tak boleh. Kalau seorang itu tak izinkan, maka tak boleh buat walaupun dia masih hidup. Wala an mayyitin, maksudnya kalau kata diizinkan boleh lah. Kalau diizinkan boleh. Tapi kalau tak diizinkan, tak boleh. Wala an mayyitin in lam yusi biha, dan tidak boleh, yakni tidak sah juga melakukan korban kepada mayyit, yakni kepada orang yang sudah meninggal dunia. Tak sah buat korban kepada orang yang telah meninggalkan dunia, illam yusi biha, sekiranya dia tidak mewasiatkan untuk melakukan korban tersebut. Makna kata kalau seorang itu sebelum meninggal dunia, dia wasiatkan ayah kita sebelum meninggal dunia, dia kata nanti buatlah korban dekat ayah. Kalau kata ayah tak sempat buat semasa hidup, nanti ayah mati nanti hampa bakat-bakat buatlah korban kat ayah. Kan? Waktu hidup ayah tak kesempatan nak buat korban. Jadi kalau kata ayah dah mati nanti, hampa bakat buat korban kat ayah. Jadi ada wasiat lah tu. Ada wasiat lah daripada ayahnya tersebut. Maka boleh tak lepas ayah dah mati mereka nak buat korban? Boleh, kerana sudah diwasiatkan. Tapi kalau ayahnya tak kata apa-apa kemudian mati, tidak diwasiatkan, maka hukumnya tak sahlah korban tersebut. Walaupun begitu, memang ada sebahagian pandangan ulama yang mengatakan boleh. Boleh walaupun mati. Ada sebahagian ulama membuat hilah supaya buat korban itu atas nama kita, atas nama orang yang hidup ni. Dia tak ada maksiat, tapi tak ada diwasiatkan. Tapi kerana dia nak sampaikan pahala itu kepada si mati tersebut, maka orang yang buat korban tadi dia niat kata, pahala yang dia buat korban ini aku nak sedekahkan, aku nak bahagikan kepada si mati fulan yang telah meninggal dunia. Maka hukumnya sah juga, walaupun asalnya bukan korban dia, korban kita, tapi kita pindahkan ataupun kita salurkan pahala yang kita nak buat korban tadi, kita kata kita bagi dekat si fulan yang telah meninggal dunia. Macam tu pun ulama kata boleh juga. Jadi anggap seperti mana sedekah. Jadi
atas kaul yang asalnya itu memang tak sah lah kita melakukan korban ke atas orang yang meninggal dunia dan dia tidak wasiat apa-apa. Kalau dia wasiat maka boleh, kalau dia tak wasiat maka tak boleh dan tak sah untuk melakukan korban. Walaupun begitu ada pandangan ulama yang mengatakan boleh, tetapi itu bukan kaul yang muktamad di dalam mazhab. Sebab tu sebagian ulama mengatakan kalau nak juga buat macam kita sebutkan tadi, nak juga sampaikan pahala tersebut, kita buat korban atas nama kita, tapi kita niatkan sedekah pahala tersebut kepada si mati. Begitu sajalah. Jadi dalam agama kita ni dia menuntut kepada kita untuk macam tu lah. Walaupun kita tak boleh dalam satu bab ni, tapi dalam bab yang lain, dalam kaedah yang lain dibolehkan. Selagi mana kita nak ada tujuan kepada kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, ya. Bertolong-tolong untuk melakukan kebaikan. Jadi kita tolong orang yang mati walaupun dia tak ada wasiat apa, tapi kerana itu kebaikan, kita tolong untuk sedekah, sampaikan pahala yang kita buat itu kepada si mati tersebut. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.